Muhyiddin dakwa Najib akan kalah berdebat dengan budak sekolah. Apa masalah bersatu cuba lagikan UMNO? Terkejut, tiba-tiba Tun M Umum mahu undur dari politik. Debat dengan Najib, Muhyiddin cuba menyuruh belakang Azmin. PAS dakwa Singapura maju kerana tiada UMNO. Kita duduk nak jawab macam mana cara nak jelaskan. Apalagi penyelesaian hutang peneroka Felda 8.3 bilion yang saya hapuskan. Mereka kata ini atas desakan UMNO. Apa desak UMNO? Waktu UMNO memimpin negara berpuluh-puluh tahun, kalau dia sedar tentang masalah itu, waktu itu dia sudah selesaikan masalah. Saya tak sampai setahun, saya telah putuskan untuk menghapuskan. Kemudian tu untuk pulihkan Felda, kita terbitkan sukuk yang dijamin oleh kerajaan 9.9 bilion untuk mengambil alih semula FGV untuk pulihkan Felda sebagai satu organisasi ladang terbesar di dunia. Itu dilakukan waktu saya. Apa yang Datuk Seri Najib nak cabar? Data-data dan fakta yang sudah ada terpampang di depan mata dia. Nak bahas apa lagi? Tak payah Datuk Azmin pun, budak sekolah pun menelayan, menanglah dalam debat seperti itu. Terima kasih. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menolak cabaran bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk berdebat mengenai isu Felda. Beliau berkata Perikatan Nasional tidak perlu menghantar ketua penerangannya Muhammad Azmin Ali untuk berdebat kerana yakin berdasarkan data-data dan fakta-fakta kejayaan kerajaan Perikatan Nasional untuk atasi masalah Felda. Najib tidak akan mendapat menjawabnya sekiranya mereka berdebat. Apa Najib nak cabar dengan data-data dan fakta-fakta sudah ada terpampang di depan mata dia. Nak bahas apa lagi? Tak payah Azmin, budak sekolah pun boleh menang dalam debat seperti itu, katanya dalam satu sidang media selepas Majlis Pelancaran Program mendayakan ketersambungan dua bandar dan merapatkan jurang digital dengan TV White Space di Stadium MPM Lenga di sini. Dalam pada itu Muhyiddin berkata beliau tidak perlu berdebat dengan Najib kerana mahu membiarkan pengundi di Johor yang disifatkan sebagai hakim terbaik menentukan keputusan pada Sabtu ini. Beliau Najib sendiri mencampuri urusan pentadbiran Felda yang tidak dipersetujukan oleh ahli lembaga pengarah seperti penyeneraian FGV, pembelian ladang-ladang Eagle High. Banyak penyelewengan Najib tak boleh tepis. Terduduk nak jawab. Macam mana cara nak jelaskan? Apalagi penyelesaian hutang peneroka Felda 8.3 bilion ringgit yang saya hapuskan. Mereka kata atas desakan UMNO hapuskan hutang peneroka. Apa desakan UMNO? UMNO memimpin negara dah berpuluh tahun. Kalau sedar masalah itu, waktu itu dah selesaikan masalah, katanya. Muhyiddin juga berkata beliau yang tidak sampai setahun memerintah Kerajaan Perikatan Nasional telah hapuskan hutang peneroka, terbitkan sukuk dijamin oleh kerajaan 9.9 bilion ringgit untuk ambil alih semula FGV, pulihkan Felda pada satu organisasi. Dengan data-data dan fakta-fakta sudah ada terpampang di depan mata. Dia nak bahas apa lagi? Soal Muhyiddin. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin berkata calon Menteri Besar bagi Perikatan Nasional akan diputuskan selepas memenangi PRN Johor pada 12 Mac ini. Bagaimanapun pengundi tidak perlu bimbang kerana calon yang bertanding mempunyai kelayakan yang baik. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi membidas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan yang didakwa cuba melagakan beliau kononnya mahukan Puan Zarkashi sebagai Menteri Besar jika Barisan Nasional menang dalam PRN Johor. Zahid berkata beliau dan Barisan Nasional tidak pernah mencalonkan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO atau individu lain selain Hasni Mohamad sebagai Menteri Besar. Ada seorang ketua penerangan sebuah parti yang tak ada masa depan. Kononnya, saya memberikan dukungan kepada calon Barisan Nasional Dun Rengit iaitu Puan untuk menjadi MB. Orang itu mimpi ke apa? Saya umum bahawa poster boy calon MB kita jika atas perkenan tuanku ialah Hasni. Tidak ada calon lain sebab apa yang saya cakap itu kita akan buat. Kita tahu kuasa melantik MB, kuasa tuanku. Tetapi jangan lagakan saya. Lagakan saya kononnya saya nak Puan. Lagakan saya kononnya saya nak orang itu dan orang ini. Tidak sama sekali, katanya ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama pengundi DUN Kota Iskandar di Bilik Gerakan Barisan Nasional Parlimen Iskandar Puteri.
Katanya, keputusan memilih Hasni tidak dibuat secara individu. Sebaliknya, ia keputusan parti. Ia adalah keputusan parti. Kita bawa dalam Biro Politik, dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, bincang dalam Perhubungan Negeri. Sebab kita tahu, Hasni mempunyai rekod terbaik. Lawan Barisan Nasional terdiri daripada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Pejuang dan Muda tidak berani menamakan calon MB. Wan Saiful menerusi catatan Facebook mendakwa semasa kerengit baru-baru ini, beliau mendengar kabar bahawa Puan sudah beberapa minggu giat melobi jawatan Menteri Besar bagi menggantikan Hasni sekiranya Barisan Nasional menang. Kabarnya antara hujah yang digunakan adalah sebagai ahli MKT yang dilantik sendiri oleh Zahid. Dia boleh membawa UMNO Johor lebih rapat dengan agenda Presiden UMNO itu berbanding Hasni. Puan dikatakan telah menunjukkan kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada Zahid dan Najib Razak. Maka sekarang adalah masa untuk menerima ganjaran, kata Wan Saiful. Tak bagi peluang kepada orang lain lah. Dah kena pasti ya, Belum. pasti Ya, belum. Ya. Tapi kita nak cari orang lebih muda daripada saya. Saya boleh ada bersama, saya boleh bagi nasihat, saya boleh ambil bahagian dalam kempen pun. Iaitu kalau ada satu tempat yang saya perlu hadir, saya akan hadir dan mungkin bercakap sikit. Sudah sah sekarang penduduk Langkawi akan mendapat ahli parlimen baru dalam pilihan raya akan datang. Hal itu kerana penyandang kerusi parlimen tersebut, Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan dia tidak akan bertanding lagi sekali dalam pilihan raya umum nanti. Kata bekas Perdana Menteri itu, dia membuat keputusan tersebut berdasarkan kepada keadaan kesihatan dan usianya. Usia Mahathir akan mencapai 97 tahun pada Julai ini. Saya tak pulih semula lagi, masih lemah, masih tak kuat. Tapi setakat nak pergi Johor, nak cakap sikit-sikit untuk berkempen tu boleh. Nak datang ke Langkawi nak kempen sikit-sikit pun, bolehlah. Tapi saya ingat kita bagi peluang pada orang lain, katanya dipetik utusan online. Mahathir berkata demikian di Kampung Padang Gaung, Ulu Melaka, Langkawi. Bagaimanapun, pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu berkata pihaknya belum mengenal pasti calon baru untuk kerusi parlimen berkenaan. Tapi kita pejuang nak cari orang lebih muda daripada saya, katanya lagi. Pun begitu, Mahathir berkata dia akan tetap terlibat membantu pejuang dalam PRU ke-15 jika khidmatnya masih diperlukan. Misalnya tambah bekas ahli parlimen Kubang Pasu itu lagi, dia boleh memberikan nasihat atau terlibat dalam kempen parti. Kalau ada tempat yang saya perlu hadir, saya akan hadir dan mungkin bercakap sikit untuk membantu kempen calon, katanya. Mengulas perkembangan pilihan raya negeri Johor, beliau berkata pilihan raya yang diadakan itu menjadi sia-sia jika kerajaan yang lama kembali berkuasa. Kalau orang lama dari parti yang ternyata gagal memerintah Johor dipilih semula, sia-sia sahaja PRN diadakan. Patutnya bila diadakan PRN sebelum berakhir penggal, kita mesti tukar kerajaan kepada parti yang mampu memberi pentadbiran lebih baik, katanya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengecam Muhyiddin Yassin kerana gagal menjawab soalan yang dibangkitkan berkaitan Felda. Najib berkata, Presiden Bersatu itu tidak berani menjawab soalan yang dibangkitkan. Sebaliknya, hanya berselindung di belakang Ketua Penerangan Perikatan Nasional Azmin Ali. Tak berani debat tak apa, nak sorok kat belakang Azmin pun okey. Tapi jawab soalan-soalan bocor saya saja. Jangan terus tipu peneroka dan tipu rakyat, kata Najib di Facebooknya. Kenyataan itu menyusul selepas Muhyiddin menolak cabarannya untuk berdebat mengenai isu Felda. Muhyiddin berkata Najib tidak akan mendapat menjawab soalan-soalan itu jika mereka berdebat berdasarkan data-data dan fakta-fakta kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah Felda. Dalam kenyataan, Najib berkata DNA penipuan Pakatan Harapan masih kuat menyebabkan kedua-dua mereka tidak cukup berani untuk menjawab soalan. Ahli Parlimen pekan itu kemudiannya mengulangi soalan untuk kali ketiga sejak minggu ini, antaranya di mana kawasan sawit baru dengan harga RM2,800 setiap ekar ataupun 6.5 sen setiap kaki persegi, memandangkan syarikat Eagle High mempunyai jumlah keluasan tanah sebanyak 320,000 hektar. Najib turut mempersoalkan mengapa pentadbiran Perikatan Nasional sebelum ini tidak memberi peruntukan kepada Felda untuk memansuhkan hutangnya. Sebaliknya, memaksanya meminjam hutang baru sebanyak RM9.9 bilion pada 2020. Jika ia benar-benar pemansuhan atau pemaafan hutang, kenapa pula peneroka perlu menandatangani perjanjian dengan perlu menerima syarat sama ada untuk ladang mereka diuruskan Felda atau perlu menjual hasil kita hanya kepada Felda? Soal Najib. Naib Presiden PAS Muhammad Ahmad Abdullah memberi analogi tersendiri ketika berkempen untuk memenangkan Perikatan Nasional menjelang hari pembuangan undi.
sempat meminta maaf kerana membuat perbandingan dengan Singapura. Pemimpin kanan PAS itu berkata, republik tersebut jauh lebih maju berbanding Malaysia. Hal itu kerana, kata Muhammad Amar, tiada UMNO Barisan Nasional di Singapura. Cuba kita lihat Singapura. Mana yang lebih maju antara Singapura dengan Malaysia? Tentulah yang lebih maju ialah Singapura. Saya meminta maaf untuk bertanya secara berterus terang. UMNO ada ke di Singapura? Ada Barisan Nasional ke di Singapura? Tak ada. Ini bermakna, jika tak ada UMNO, ia menjadi lebih mudah untuk membangunkan negara, kata Timbalan Menteri Besar Kelantan itu ketika menyampaikan ceramah sempena PRN Johor di Don Benut. PAS terus menggiatkan serangannya terhadap UMNO Barisan Nasional di sebalik kerjasama yang terjalin di antara mereka untuk membentuk kerajaan di Putrajaya. Kata Muhammad Amar, disebabkan Singapura begitu maju, setiap hari ada saja rakyat Malaysia menyeberangi tambak Johor untuk bekerja di negara berkenaan. Portal itu juga melaporkan bahawa Muhammad Amar mengingatkan agar rakyat Johor tidak perlu terpesona atau terpedaya dengan janji-janji politik pembangunan dibuat Barisan Nasional kerana ia merupakan tanggungjawab kepada sesiapa sahaja yang menjadi kerajaan. Jadi pembangunan boleh dibuat oleh sesiapa sahaja seperti jalan raya, hospital dan sebagainya. Sesiapa sahaja yang menjadi kerajaan, dia mesti melakukan pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan wujud di negara komunis seperti di Rusia kerana itu adalah tanggungjawab kerajaan, jelasnya. Timbalan Menteri Besar Kelantan itu juga menegaskan bagaimana Muhyiddin Yassin dikanati oleh UMNO sehingga memaksa pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu itu meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, di mana maruah bangsa Johor itu adalah peluang pertama bagi bangsa Johor menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi UMNO yang disokong oleh orang Johor dan yang berkembang di Johor telah mengkhianati kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai agenda politik yang tersendiri, katanya. Justru Muhammad Amar berkata, rakyat Johor perlu keluar pada 12 Mac ini dan beramai-ramai menolak UMNO yang didakwanya mengkhianati bangsa Johor sebagai Perdana Menteri.